awsaf yang mana Allah Ta'ala cipta dalam badan kita. Dan ini juga sebagai satu benda yang perlu dilihat oleh syariah dan juga ahlul fiqh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana wal muslimin bi'ulumi fid dharain amin. Idza thabata bid-dalil ay bidalil kulli aw aqli aw syar'i anna thamma awsafan. Thamma di sini masuk hunaka, zaraf. Di sini kita cuba kalau ada student, latihan kita bersama dengan lurah mantiqi sekali insya-Allah supaya siapa yang ikut pengajian ni dia boleh mampu baca sendiri. Ya, tapi kitab ni dia ambil masa lama sikit tuan-tuan. Dia bukan kitab yang mudah untuk difahami. Baik, ad-dalil telah mengisbatkan dan kita terima dengan baik anna thamma awsafan ataupun sifatin. Ya. So awsaf jamak kepada apa nama dia, wasfun, sifat jamak kepada sifah. Anna thamma awsaf ataupun sifatan. Sebagian ulama dia bezakan di antara sifat dan juga wasfun. Tapi dari segi lugah sama aja. Sebab sifah tu ta tu aiwadun anil waw, macam aidatun wa'dun. So sifatun aw wasfun segi lugah benda yang sama. Ta itu adalah aiwad ganti kepada waw yang dihazafkan. Itu kena belajar ilmu saraf. Tapi tanbih tu perkara yang bagus. Tumathilu ma taqaddama, yang menyamai benda yang kita bincang yang lepas tentang syahwat. Kita dah bincang syahwat adalah makhluk yang tidak mukallaf. So kita orang yang belajar syariah, kita kena tahu siapa yang mukallaf. Siapa yang mukallaf? Kalau tak mukallaf, maka mereka akan masuk dalam qismi khitabil wad'i. Mereka akan masuk ke dalam aqsam khitab al-wad'i. Seperti syarikat, negara, benda-benda yang bersifat organisasi, tak ada hukum taklifi. Sebab tu mereka tak ada kufur ataupun iman. Ya, tidak ada jemaah kufur, jemaah iman. Yang ada individu kufur ataupun individu iman. Baik, ma taqaddama fi kauniha matbu'an 'alaiha al-insanu. Ya, yang mana fi kauniha matbu'an, benda kauni awsaf itu telah diletakkan secara tabiat 'alaiha al-insan fa hukmuha hukmuha li'anna al-awsaf al-matbu'a 'alaiha darban. Jadi hukum dia melihat kepada sifat tersebut kerana sifat-sifat yang ditabiatkan kepada manusia ada dua bahagian. Nah, ni kita boleh tambah lagi dengan pembelajaran psikologi dan sebagainya lah. Bagus juga ni untuk kajian orang penyakit mental dan sebagainya, boleh kaji dalam bab ni. Minha, masuk minal awsaf, ma yakunu dhalika fiha musyahadah, yang dapat dilihat dengan panca indera, mahsusan. Kalladhi taqaddama, yang kita bincangkan sebelum ini. Wa minha ma yakunu khafiyan, yang tersembunyi daripada panca indera tetapi dapat dilihat dengan keyakinan kita dan bukti-bukti syar'i. Hatta yathbuta bil burhan, kena ada dalil di sana. Seperti kekalutan dan seumpama dengan dia, benda tak nampak. Ya, tapi sekarang ni kita boleh kaji dari sudut action dia lah. Wa mithalul ajalah, kalut. Sifat kalut ni ada dalam jiwa kita. Sebab tu kadang-kadang kita kalut. Kalau tak ada sifat kalut, tak kalut kita. Fa inna zahiral Quran, secara zahir maksud dia makna yang ada dalam lafaz-lafaz Quran yang cepat kita faham. Mimma tubi'al insanu 'alaiha, yang mana manusia ditabiatkan ke atas sifat ajalah. Baik. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah, khuliqal insanu min ajal. Maksud min bidayah, makna kita dicipta di antaranya sifat kita ikhtiari ialah ajalah. Sifat yang ada pada kita lah, sifat yang Allah dia panggil majlubah, yang
yang diterapkan dalam jiwa kita. Ada sifat ajal. Jadi benda tu afwan ghairu ikhtiyari. Kita tak boleh nak elak tapi kita boleh kawal dia. Kita boleh kawal dia dengan tindakan-tindakan yang berdisiplin. Wa fi sahih. Di sini sahih tak disebut sahih apa? Inna iblisa lamma ra'a Adama. Bila dilihat Adam alaihi salam ajwafa ilmin annahu khuliqa khalqan la yatamalak. Waqad jaa anna asy-syaja'atu wal jubnu ni pada apa i'rab hikayat. Betul anna kita baca dengan fathah lah tapi hadis tu baca dengan asy-syaja'atu wal jubnu. So kita panggil i'rab hikayat. Mahallnya mahal nasbin. Gharaizu. Keberanian dan ketakutan tu adalah dipanggil apa benda yang dalaman, instin, naluri, benda tak boleh nak ubah. So iblis boleh tengok dalam jiwa apa nama dia Adam ini, dia mengetahui dia adalah makhluk yang tidak ada kuasa lah. Makhluk kita ni tapi teringin nak berkuasa. Kita ada sifat-sifat yang pelik. Kita tak berkuasa tapi nak kuasa. Wajubilatil qulub, dan hati kita ni diterapkan, dihasilkan ala hubbi man ahsana ilaiha. Suka kepada orang buat baik kepada hati tu. Subhanallah. Sebab itu untuk kita tawan orang ni memang kita kena faham manusia ni dia sayang pada orang buat baik pada dia. Walaupun orang tu jauh hubungan kaum kerabat, bukan darah daging kita tapi dia kita buat baik, kita sayang dia. Sebab tu kadang-kadang ramai tok guru sayang anak murid lebih daripada anak sendiri. Anak sendiri melawan, anak murid baik. Sebab tu kita tengok cikgu di sekolah ingat kita. Anak-anak dia tak peduli sangat, nakal. Wa bughdi man asaa ilaiha, dan benci kepada orang yang buat jahat kepadanya. Memang Tuhan buat macam tu. Kita tak perlu kata aku ni kalau orang buat baik, buat baik. Memang macam tu. Aku, hang ke, dia ke, kamu, mereka semua. Kalau orang Perak sebut dema pun sama yang perangai. Tapi hadis-hadis ini untuk kita peringat siapa yang rajin boleh cek lah kedudukan darajat dia. Kalau cek sebab sini anda tidak ada takhrij sahih tidak sahih tapi hakikatnya benda tu wujud dalam jiwa kita. Ila asya'a min hadzal qabil, dan perkara-perkara yang lain daripada aspek benda yang khafi ini. Sekarang ni kita namakan sebagai ilmu psikologi. Kalau pakar di perubatan, psikiatris. Oh, dia kaji benda-benda ni. So sebab itu kita Rasulullah SAW ni Allah Ta'ala bagi ilmu wahyu kepadanya, dia tahu luar dan dalam manusia. Nak cakap orang tu macam mana, nak marah bila, nak nasihat macam mana, kadang-kadang Nabi tak bercakap pun, Nabi isyarat saja. Sebab Nabi tahu keadaan seseorang tersebut. Kita ni bantai sama. Orang tu salah besar pun bantai sama, salah kecil pun bantai sama. Itu merajuk. Baik, merajuk pun boleh buat paper. Itu hakikat merajuk, hukum dan kesan dalam kehidupan. Sebab merajuk ni dia ada ahkam dia. Tapi tak adalah orang nak bincang. Nak buat paper bolehlah. Jurnal, idea buat keluar. Merajuk ni macam-macam. Ada merajuk sampai bocor rahsia kawan. Tu. Merajuk-merajuk cerita habis. Suami isteri, kawan rapat. Jadi merajuk dia ada ahkam dia. Merajuk tu tak salah. Sebab dia dalaman. Tetapi apa yang salah? Dia punya implikasi dia. Cerita dekat orang, cerita dekat Facebook. Oh Allah Akbar. Ini yang orang tak perasan. Merajuk ada hukum dia. Bolehlah Aizan buat paper. Allah banyak orang merajuk. Waqad ja'ala Allah minha al-ghadab. Allah Ta'ala jadikan sifat kita ada sifat marah. Kalau kita baca kajian-kajian psikologi, memang dia sebut benda ni penting. Kalau tak ada marah, susahlah macam tu kita nak pertahan diri kita. Marah ni dia ada banyak makna, di antaranya kita tak dapat hajat kita marah juga. Dan marah ni di antara maknanya adalah mempertahankan diri. Gambaran tu.
Sebab tu buku Muwafaqah ni kalau kita baca betul-betul, saya dulu baca pun pada permulaan saya mula baca buku ni form 6, lower 6. Tak faham apa apa yang dia nak cerita sebenarnya. Tapi saya sabar baca jugalah. Kemudian diberi rezeki bertalaqi yang masyayikh, barulah nampak sikit. Sebab kalau kita baca buku ni tanpa penghayatan, tak tahu apa yang imam nak tulis. Minta baca 3 baris dia tinggal. Macam kita baca buku fizik dengan kimia. Siapa pernah baca buku fizik kimia? Dulu saya minat fizik kimia. Tapi bila baca tengok, tak apa minat lah. Minat tu ada tapi tak ada kesabaran. Macam tu sebab ilmu ni ilmu yang kadang-kadang kita, apa cerita kita bincang syariah main masuk. Benda apa dia marah apa sebab itu. Sebab itu melibatkan juga maqasid. Sebab di sana ada talak yang dipanggil talak marah. Talaqul ghadab. Di Malaysia dia tak bincang sangatlah, tapi di segi fiqh Islami dibahaskan oleh ulama kita. Wa huwa ma'dudun 'inda zuhad. Benda tu dianggap dibilang dan dikira lah, makna dia mereka fikir muhasabah yang dianggap oleh golongan sufi. Zuhad ni makna itlaq lazim, kinayah kepada golongan mutasawwifin. Minal muhlikat, seperti yang dibahaskan oleh Imam Ghazali. Sebab Imam Syatibi ni di antara rujukannya adalah Imam Ghazali. So walaupun Imam Syatibi ini adalah Maliki, tetapi dia tetap membaca buku Imam Ghazali. Sebab itu kita kena tahu, ada benda untuk peringatan lah. Kenapa ulama-ulama dulu bergaduh? Imam Ghazali kata dekat Imam Ibn Sina. Orang lain kata kepada Imam Ghazali. Masa tu belum clear lagi isu. Macam hari inilah. Isu mahkamah mengizinkan orang Kristian mengizinkan sebut nama Allah. Dulu kalau bincang isu ni, kafir. Kita pun tak boleh nak bincang lah. Tapi hakikatnya, perbincangan fiqh ini, dia ada tahap kematangan dia. Tak kafir kalau orang Kristian ni nak sebut kalimah Allah. Di Mesir ni semua sebut Allah. Dia Kristian sebut Allah, saya orang Islam pun sebut Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulanna Allah. Namun dahulunya kita halang kerana mimbabi siasah syar'iyah. Bukan halang berkata, halang masukkan kalimah Allah di dalam Bible. Suruh God saja. Tapi sebenarnya itu bukan masalah fiqh, itu masalah siasah syar'iyah. Mana kerajaan tak maulah nanti dekat kuih pun tulis nama Allah, jadi dia sekat awal-awal lagi. Tetapi di segi fiqh, bahkan kalau kita buat pembedahan, disunatkan kita pesan kepada doktor bukan Islam, baca Bismillahirrahmanirrahim. Tu dia. Ni semua mazhab macam tu. Manakala Haji Bahri pergi jumpa doktor tu Cina. Tolong baca Bismillah. Wakil untuk kita sebab dia doktor. Boleh. Jadi isu ini sebenarnya dia berkaitan dengan siasah syar'iyah, bukan berkenaan dengan fiqh dalam bentuk individu. Orang Perancis dikatakan dulu bila dia terkejut dia sebut Allah. Allah Ta'ala paksa dia sebut nama Allah. Ijbaran. Sebab itu perbincangan kalimah Allah ini sebenarnya ulama tasawuf lebih ke depan daripada ulama fiqh. Sebab kalimah Allah ini yang disebut sebagai lafzul jalalah. Dia ada milik khas kepada Allah dan dibicarakan oleh ulama seperti Ibnu Manzur dalam Lisanul Arab. Kalimah Allah yang last sekali dikekalkan daripada kalimah Allah lillahi lahu dan hu. Hanya milik Allah. Sebab itu disebut sebagai Al-Ismul A'zam. Walaupun sebagian sahabat kita tak terima
Itu pendapat mereka, tapi saya sebagai orang yang mengkaji tentang kalimah Allah ni kalimah yang kekal, baqa. Ni saya nampak sufi sikit lah. Walaupun saya taklah sufi. Allah, kalimah yang kekal. Buang alif, tinggal lillah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Buang lillah, lam, tinggal lahu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Buang lam, tinggal hu. La ilaha illa hu. Lepas tu sebagian tarakat disebut hu. Gitu. Cuma kita tak galakkan di Malaysia ni sebab orang salah faham. Saya di Mesir sebut je, tak ada apa. Tapi main Malaysia ni saya jadilah macam salafi sikit. Sebab kita tak mau orang bergaduh. Jadi itu saja. Tapi di segi fiqh saya tak ada masalah dah sebut hu. Sebab la ilaha illahu. Dan wujud dalam lisanul Arab. Kalimah yang memang hanya khas untuk Allah. Ismul A'zam. Sebab itu kalau kita belajar tajwid, harakat paling panjang 6 je. Harakat paling panjang 6. Tapi kalimah Allah tidak ada harakat. Panjang mana pun tak apa. Sebab Allah. Sebab itu kita boleh azan 12 harakat. Allahu Akbar, Allah. Panjang. Kerana Allah tidak ada mahdud. Kalau orang kaji saja pada kalimah Allah itu masuk Islam dah. Tapi kita itu dulu bincang cara tak kena, anak ni play safe. Tak bincang. Tapi tengok hari ni tak apa. Mahkamah bagi, kita bincang lah sikit. Tapi maqasid anak selamat sikit lah. Tapi sebenarnya, sebab masa tu kalau orang bincang kalimah Allah, diizinkan kepada orang ke Islam, celaru. Jadi kita tak nak lah. Sebab kita orang kecil je. Tapi hakikatnya, orang kafir akan sebut kalimah Allah secara paksa oleh Allah. Allah Ta'ala nak mereka sebut kalimah Allah ijbaran. Tau'an atau karhan. Itu kali pandangan ahli sufi. Maknanya beriman dengan Allah Ta'ala ni siapa pun tak boleh nak menafikan. Cuma nanti kalau orang Kristian guna untuk tujuan yang lain itu topik yang kedua. Cuma kita bincang di sudut asasnya. Adakah haram orang bukan Islam sebut kalimah Allah? Tidak haram. Itu asasnya. Kerana musyrikin Mekah semua sebut kalimah Allah. Itu wathani, penyembah berhala. Waja'a fil hadis, waja'a masuk fil khabar ataupun fil athar. Yutba'ul mu'minu ala kulli khuluqin. Orang mukmin ini ataupun manusia ini ditabiatkan, dicopkan dengan semua sifat. Akhlak ni maksud apa? Sifat dalaman. Itu dipanggil khuluq, akhlak. Melainkan laisal khiyanata wal kidbah ataupun kadhibah. Orang mukmin tidak berdusta dan tidak mengkhianati. Tapi bukan dalam bentuk iman. Iman akidah ni dipanggil iman amali. Sekali pergi kafirkan orang khianat pula. Kita ni mudah sangat kafir. Saya sembang semalam dengan sebagian profesor. Memang dia cerita dulu kalau pengajian-pengajian di Pakistan, semangat pelajar tu memang macam tu. Sebab di Pakistan, di Afghanistan kan keras. Jadi dia balik tu, semangat perang tu ada. Jadi kadang-kadang tu terlajak. Dalam ceramah pun sifat budaya mengkafir tu wujud. Itu yang kefahaman perlu diperbetulkan. Tapi alhamdulillah sekarang ni kita nampak banyak satu naratif yang baik di kalangan kita. Budaya kafir mengkafir itu makin kurang. Wa idza thabata hadhil awsaf, hadzal amr, maksud hadhil awsaf falladhi ta'allaqa. Nak bincang sekarang ni, kita dah kata dah marah tak ada taklif. Syahwat tak ada taklif. Okey. So ada dosa tak kalau kita marah? Tak ada dosa. Ada dosa tak kita merajuk? Tak ada dosa. Ada dosa tak kita sedih? Tak ada dosa. Tu yang Nabi larang teriak masa mayat tu apa dia? Larang dari sudut apa? Alladhi ta'allaqa bihi talabu zahiran. Nampak ni. Benda ni kalau kita faham, subhanallah, menyelesaikan banyak masalah. Kepada mufti, kepada ahli syariah, kepada fuqaha, kepada tulabus syariah, yang mana khitabut taklifi, yang mana khitabul wad'i, yang mana ma'fu anhu, yang mana muta'allaqun bil khitab. Ataupun muta'allaqul khitab, muta'allaqul khitabi, yang terikat dengan khitab. Mahalul khitab itu sendiri.
Kalau ada komentar apa, soal lepas tulis, ana takut terlajak ke apa kan. Kita share kat dah. Ana buat dalam Facebook ana Ustaz. Dah Ustaz, saya dah tag Ustaz di Facebook. Okey. Tu boleh buat live kan. Ni live saya dah tag Ustaz di Facebook. So ana share kat Pak Ana lah. Hmm. Boleh lihat live. Baik. Minal insan ala thalathati aqsam. Ada 3 pembahagian yang terikat dengan khitab. Ahadul aqsam ma lam yakun dakhilan tahta kasbihi qat'an. Wa hadha qalilun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa hukmuhu anna talaba bihi masrufun ila ma ta'allaqa bihi. Jadi talab perbuatan tersebut, talabul fi'li tersebut di luar kawalan kita. Lam yakun dakhilan tahta kasbi. Kita ada af'al al-kasbiyah dengan af'al ittirariyah. So benda ni ittirariyah. Misalnya kita nak syahwat. Bila kita nak syahwat, kita tak boleh nak apa nama dia dipanggil apa? Kata berdosa. Sebab benda tu tidak ada khitab. Tetapi yang mahalul khitab itu. Apabila kita merenung lama, kita pergi cabul, kita pergi berzina, itu yang dikatakan haram. Tapi syahwat semata-mata tidak haram. Siapa yang tak jelas boleh tulis Ada bahagian ni lah, apa dia Syekh? Ya Ustaz. Bahagian orang nak check, tak ada lah. Kalau dekat Zoom ni ada, cuma kalau dekat Facebook tu, bila kita live, yang menonton boleh tak komen tulis. dekat situ Okey, lah. baik. Kadang-kadang boring juga seorang-seorang ni. Cuma kalau ada yang komen dekat Facebook, saya akan bacakan Ustaz, saya beritahu kat Ustaz. Baik. Apakah hukum dia? Hukum di sini, apakah kesan dia? Al-athar dia, mutaratib. Sebab hukum ada 2. Satu maksud dia hukum syar'i, satu lagi al-ahkam al-mutaratibah. Dia punya implikasi dia. So makna yang zahir yang anda faham lah. Wallahu a'lam. Wa hukmu ay wal athar mutaratib. Ialah apa dia? Kesan dia ialah anna talaba bihi, tuntutan syarak itu masrufun, dibawa kepada ma ta'allaqa bihi. Sama ada lahiqan atau sabiqan, sebelum atau selepas. Lahiqan atau sabiqan. So katakanlah syahwat. Jadi kita diarahkan ghadul basar. Qulil mu'minin yaghuddu min absarihim. So kita kena tunduk sebahagian pandangan kita min absarihim. Min di sini tabaiyah. Mana ada pandangan di sana yang tidak haram. Seperti meminang dan urusan-urusan muamalat. Baik. Wathani ma kana dakhilan tahta kasbihi. Ini talab yang mana di bawah kemampuan kita. Qat'an, mana tidak ada khilaf. Qat'an maksudnya laisa hunaka khilafun. Wa dzalika jumhurul af'al. Ini bukan jumhur ulama, kebanyakan. Aktsariyatu af'al. Majoriti perbuatan manusia al-mukallafi biha, yang ditaklifkan oleh Allah, allati hiya dakhilatun tahta kasbi, yang di bawah kemampuan mukallaf, wa talabu al-muta'alliqu biha, tuntutan yang dipanggil perkara sejak akidah dipanggil saluhi, tanjizi itu. Khitab yang berkaitan dengan awsaf tersebut ala haqiqatihi, mengikut hakikatnya, fi sihhati taklif, untuk menyatakan taklif itu valid bi af'al tersebut atau bi awsaf
Sawa'un 'alaina kanat matlubatan bi nafsiha am li ghairiha. Sama ada tuntutan itu memang berdiri di atas dirinya li nafsiha am untuk yang lain, li ghairiha. Dia ada lawahik dia. So ini di antara misalnya kita sebut keinginan kita ni tak ada khitab, tak ada taklifi. Tetapi bila disalurkan kepada mencuri, disalurkan kepada benda yang haram, barulah menjadi ahkam yang ada kaitan dengan taklifi. Baik, wathalithu, bahagian yang ketiga, ma qad yashtabihu amruhu, keadaan amru maksudnya haluhu, wad'uhu. Samar-samar. Kal hubbi wal bughdi. Yang ni nak kata apa? Ada taklifi ataupun tidak? Marah. Wa ma fi ma'nahuma, dan seumpama dengan dia. Benci, dendam, dengki. Fa haqqun nadhiri, maka menjadi satu hak tuntutan kepada orang yang merenung isu ini fiha ay yanzura fi haqa'iqiha. Kena tengok betul-betul. Fa haitsu thabatat lahu min al-qismain hukima alaihi bi hukmihi. Kalau dia dekat dengan dua yang bahagian yang kita bincangkan tadi, kalau dia di ada barang tak? Saya tunggu sekejap, ambil barang sekejap. Minit lah. Baik, kita sambung balik. Minta maaf. Hukima alaihi bi hukmih. So kita tengok. Kalau dia di bawah kawalan, kita katakan dia ditaklifkan. So bila bercinta, misalnya bercinta sampai melakukan maksiat, maka dia akan di bawah pentaklifan. Tapi kalau suka ke orang tu, tanpa mengambil tindakan, tak ada dosa apa. Kalau benci orang tu tanpa maki, tak ada dosa apa. Kalau cinta saja diam-diam, maka tak ada dosa. Tapi kalau dia mula maki dan mula buat maksiat, barulah ada hukum taklifi. Tentu orang ditanya, saya suka orang tapi saya tak buat apa. Berdosa? Tak berdosa. Dan pertanyaan, orang kata, saya suka bini orang. Suka bini orang, kena cepat-cepat. Semua ditanya soalan-soalan begitu. Tapi mujarrad suka kepada bini orang, tak ada dosa apa. Tapi mula dia kontak, mula dia kacau, itu ada dosanya. Walladhi yadharu fil aqli, maksudnya yang jelas pada akal minda seorang faqih min amril hub, makna dia perbincangan tentang hub yang dipanggil sebagai af'al ittirariyah ataupun af'al jibilliyah ini, atifiyah, dibahaskan oleh ulama syariah kita. Dan Imam Ghazali bahas panjang juga di dalam kitab Ihya Ulumuddin, dan Ibn Qayyim Jauziyah di dalam kitabnya Raudatu apa?
Radatul Muhibbin. Radatul Muhibbin. Itu kitab yang besar berkenaan perasaan cinta. Tapi cinta yang hakiki kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta yang tidak akan menyedihkan kita. Cinta manusia ni dia sedih. Cinta Allah Ta'ala dan Rasul tidak akan sedih. Wal bughdi wal jubni, takut. Ada sifat yang Tuhan bagi kepada kita. Sifat takut tu zahir pada diri kita. Hantu pun takut. Semua takut. Itu kena repair lah. Kalau setakat takut semata-mata tak berusaha. Tapi kalau takut sangat sampai tahap ganggu orang, itu kena rawat lah. Wasyaja'ah, sifat yang berani. Wal ghadab, marah, wal khawf wa nahwiha. Annaha dakhilatun fil 'alal insani ittiraran. Ini sifat yang tak boleh kawal. Luar kawalan maka tidak ada taklifi di sana. Imma ni litaksib. Imma apa? Either lah, bahasa Inggeris either. Sama ada. Mana di benda ni ada taksimat. Sama ada ta'lilat dan tidak ditaklifi li'anna hadhil awsafa, kerana semua sifat ini min aslil khilqah, dia adalah benda yang Allah Ta'ala cipta. Bukan kasbiyun, bukan usaha daripada kita. Fala yutlabu, mana tidak dituntut daripada syariat illa bitawabi'iha, melainkan dia punya tawabi' dah, implikasi dia selepas. Fa innama, dia beza fa innama yang bersambung, misalnya fa innama. Jelas Aizan? Mana Aizan tu? Setakat ni okey Aizan? Setakat ni okey okey. Nanti pukul 9.45 kita rehat 5 minit kan, ambil tenaga. Boleh. 9.30 ke? Lama sangat. Dia kalau fizikal comel. Baik. Tapi buat jadi senang. Kita harap share dan like dan share kepada kawan-kawan. Yang ni direkod kan? Direkod. Dekat Facebook pun kita harap pelajar-pelajar di Azhar. Sebab kalau mereka nak belajar muwafaqah ni kena tunggu master baru boleh belajar. Atau masuk Darul Ifta. Ai imma li annaha min asl khilqah. Sebab mereka ni tak ditaklifkan sebab benda ni benda yang tabi'i. Sedangkan kita baca hukum taklifi adalah khitabullah ta'ala al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin. Bukan dengan af'al bukan dengan aslil khilqah, tapi af'al, perbuatan yang dia insya. Bukan dia khilqah yang bukan dia cipta, Allah Ta'ala yang ciptakan, jadi tidak ada taklifi. Marah, benci. Sebab itu bila kita nak faham hadis la taghdab, jangan marah tu, apa maksud dia? Maksud dia jangan kamu selepas marah, kamu ikuti marah itu dengan caci maki. Itu maksud dia. Tapi setakat marah yang kamu marah dalam hati, tanpa keluar daripada mulut kemarahan kamu, itu dimaafkan oleh syariat. Fa'innal ladhi fi fitrati al-insani minal awsaf yatba'uha bila buddin af'alun iktisabiyatun. Perbuatan-perbuatan yang mana selepas mana sifat itu berlaku, itu ialah yang ditaklifkan. Dinamakan sebagai af'al iktisabiyah. Maki orang, caci orang. Itu yang ditaklifkan. Marah tak ditaklifkan. Contoh Tuhan sebut wal kadhiminal ghaith, orang yang menahan marah. Sebab marah tak ada apa. Menahan marah daripada apa? Dia mesti ada ayat yang bersambung. Menahan marah daripada caci orang, daripada maki orang. Setakat ni jelas tak macam mana Imam Syatibi dia menghuraikan dengan orang kata apa? Detail lah. Dan jarang ulama syariah bincang macam Imam Syatibi rahimahullah. Fattalabu waridun ala tilkal af'al la tilkal awsaf. Ni ibarat saya tambah sikit. Ya. Fa at-talabu waridun ala tilkal af'al la tilkal awsaf. Tuntutan itu datang kepada perbuatan tabi'ah itu, bukan kepada awsaf khilqiyah. La ala ma nasha'at anhu. Bukan dia kepada awsaf yang memang terbina dalam jiwa manusia.
Betul orang tanya, boleh tak kita sayang orang kafir? Tiba-tiba sayang Manchester. Sayang Manchester tak ada masalah. Yang masalahnya ialah tindakan. Mungkin kita menyokong dan seumpamanya dia ada halal dan haram. Tapi bincang halal dan haram ni kita tanya mufti lah. Saya bukan mufti. Saya nak cerita bagi tentang asrar syariah. Sebab apa? Bila Rom kalah, sahabat menangis. Ridwanullah alaihim ajma'in menangis bila menerima berita bahawa Rom kalah. Sedangkan Rom itu adalah tentera kufar. Sebab tu kadang orang tanya, kita tak boleh sayang ke orang kafir? Boleh siapa tak boleh sayang, bukan hukum taklifi. Tapi kalau kita bagi walak kepada dia, kita menjadi pak turut kepada dia dalam benda-benda yang berkaitan dengan agama kita, maruah orang Islam tak boleh. Saya kita sayang seseorang bukan Islam sebab dia baik. Muskilah. Apa masalah ni? Kalau tak boleh sayang, mana mungkin Allah Ta'ala menghalalkan kita kahwin dengan ahli kitab? So ini benda yang kita kena faham tentang mafhum lafaz Al-Quran yang mana Tuhan larang kita berkasih sayang kepada siapa. So ini di antara benda yang dakik, fantabih. Kama la tadkhulul qudratu wal ajazu tahta talab. Seperti mana kita tahu kekuatan dan kelemahan tak dituntut di dalam perkara ini. Kita lemah, sifat kuat dan ini semua tu sifat yang ghairu mukallafin. Tapi kalau kekuatan kita pergi tumbuk orang, itu yang berdosa. Wa imma li'anna laha, ataupun bahagian yang kedua, kenapa tidak ditaklifkan? Wa imma li'anna laha ba'ithan min ghairihi fatathuru bih. Kerana dia mungkin dicetuskan oleh benda yang lain. Syahwat tu naik sebab kita tengok. So syahwat tidak haram. Yang haram tu adalah tengok. Allahu Akbar. Dakik, dakik jiddan. Fayaqtadi lidhalika af'al ukhra. Bila syahwat naik, dia buat main benda yang lain. Seperti zina, rogot, cabul dan seumpama dengan dia. Af'alan ukhra. Fa'in kana al-muthiru laha huwa sabiq. Kalau muthir, dia panggil pencetus. Macam trigger lah. Pasal dia trigger. Dia pencetus, penyebab. Kalau trigger dia itu adalah sabiq, maka yang taklif itu adalah sabiq. An-nazar itu. Allah. Wa kana mimma yadkhulu tahta kasbihi fattalabu yaridu alaihi. Seperti an-nazar. Kaqaulihi tahadu tahabu, salinglah hadiah, menghadiahkan bukan sayang. So dituntut tu bagi hadiah. Sayang tu tak dituntut sebab dia adalah ma yathur, benda yang berlaku sebab hadiah. Fayakunu qaulihi ta'ala, qaulihi sallallahu alaihi wasallam, ahibbullaha lima asda ilaikum min ni'ami, sayang Allah sebab dia bagi nikmat kepada kita. Muradan bihi at-tawajjuh ila an-nadhari fi ni'amillah. Sebab kita memanglah kalau kita nak sayang satu benda sangat baik, memang itu dituntut wajib. Tapi yang dituntut sebelum itu ialah apa? Melihat kepada nikmat Allah untuk membangkitkan cinta kita kepada Allah. Allahu Akbar. Ala al-'abdi wa kathratu ihsanihi ilahi, dan Allah Ta'ala banyak memberi kebaikan kepada kita. Wa kanahihi 'anil nadhari al-muthiri syahwati ad-da'iyati ila ma la yahillu. Saya nak wakaf kat sini sebelum kita berehat, Ustaz. Kalimah yahillu, halwa dan jamil jiddan. Sebagai masyayikh syarah sedap seperti Syekh Usamah hafizahullah. Ramai orang keliru pada kalimah halla yahillu, halla yahullu, halla yahallu. Kalimah halla ini ada dua makna atau tiga. Di antaranya nazala, turun. Halal bala, bala turun. Halla kalimah maksud dia halal. Maknanya dia benda tu kita boleh makan. Halla al-an'am ataupun halatil an'am. Halal kita makan binatang. Belaan. Satu lagi halatil mushkilah. Mushkilah selesai. So bila kalau kita nak sebut benda yang berkaitan ataupun analisa lah halla al-alfaz. Analyze perkataan. Ada 4 makna lebih kurang. Taib. Kalau kita nak sebut halal, maka dibariskan kasrah.
Ini segi soroh dia. Halla yahillu maksud dia halal. Kalau kita nak menunjukkan dia turun, halla yahullu. Makna dia nazalah. Begitu juga kalau kita nak sebut menganalisa ataupun menyelesaikan. Hadzal amr yahullul mushkilah. Ini benda menyelesaikan masalah. So halla yahillu adalah halal. Halla yahullu menyelesaikan. Ataupun fakul masalah. Halul masalah. Jadi masdarnya hillan halal, hallan ataupun hallun adalah penyelesaian. Sebab itu kita sebut fi halil mushkilah untuk menyelesaikan satu masalah. Bukan fi halil mushkilah. Sebagian orang dia mutasahilun fi dhabti, itu tidak bagus. Kita dalam pembacaan kita Arab mesti dhabit, mesti kita peka, jangan kita ambil pandang remeh. Bagi student dan pembaca dia pakai tunggal langgan yang kita tak mau macam tu. Kita nak berdisiplin. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ay iqra qira'atan sahihatan, baca dengan tepat. Sarfan wa nahwan. Yang membawa kepada benda yang tidak halal. So larangan itu pada penglihatan. Syahwat tak ada dosa. Dosa tu bagi kita lihat benda yang memangkin kita membawa kepada benda-benda yang tidak halal. Wa 'ainu syahwati lam yunha anhu. Allahu akbar. Ini kaedah jamil jiddan. Kami dulu belajar ni kitab ni di Azhar, subhanallah. Bila baca kitab ni baru kita rasa kefahaman syariat kita lebih deep. Syahwat itu tak ditaklifkan, tak ada taklif sebab dia macam makan, lapar. Lapar takkan ada taklifi. Lapar tidak ada taklifi. Yang ada adalah cara makan tu. Makan tangan kanan ke tangan kiri makruh, tangan kanan sunnah. Itu yang kita kena faham. Takkan lapar. Saya lapar. Apa lapar? Takkan lapar nak berdosa. Benda adalah amrun matbu'un 'alal insan. Wa illam yakunil musiru laha dakhilan tahta kasbi fattalabu yaridu 'alal lawahiq kal ghadabil musiri syahwatil intiqam kama yuthiru an-nadharu syahwatal wiqa. Allahu akbar. Kalau dia tidak berlaku kepada bahagian awal, al-musir itu bukan di dalam, makna dia yang menggerak itu bukan di bawah kawalan kita, maka talab itu berada pada lawahik dia, apa kesan dia. Seperti marah yang membawa, marah tak ada halang, tapi membawa kepada dendam, intiqam, balas dendam, maki balik, itu yang ditaklifkan. So bila kita marah, yang diharamkan jangan kita marah orang tu balik dengan maki. Dekat marah dalam hati tak ada masalah. Kama yuthiru diqiaskan, kaf ni litashbih. Ingatlah kaf litashbih atau kaf litanzir. Kaf ni banyak makna, litamthil, litanzir. Ini litanzir ataupun litamthil. Dia kiaskan kepada masalah apa? Syabih dengan masalah penglihatan. Yang tak dapat elok. Tapi yang haram takut berzina. Yang mana dia membawa kepada syahwatal wiqa'. Takut membawa kepada berzina. Okay, setakat ni ada siapa nak tanya? Dah selesai masalah salisah, masuk dalam faslun di bawahnya, itu al-awsaf al-batinah yang dibicarakan oleh tasawuf, kita bicarakan juga di sini. Ustaz, dekat Facebook ada soalan. Dia tanya, pembacaan kitab Muwafaqat ni kiranya untuk sesuai untuk level apa? Sama ada level mutakhassis dalam usul fiqh. Tapi nak dengar tak ada masalah. Tapi hakikatnya dia memang level untuk kepakaran. Maka yang sudah baca usul fiqh yang cukup banyak, insya-Allah dia boleh faham kitab ni dengan baik. Tapi kalau dalam mubtadi ataupun mutawassik ataupun peringkat muntahi tu, dia di mana kedudukan dia, Ustaz? Dia belajar usul fiqh dulu. Tapi boleh dengar. Dengar tu bagus, tak salah. Sebab anda baca dulu start umur 18, tapi tak faham pun tak apa. Paling kurang kita ada idea. Ada fikrah. Kalau nak baca buku-buku moden lah. Buku-buku Raisuni. Sebab buku Raisuni bukan untuk mutakhassis. Buku Raisuni ni dia buat untuk memang
untuk tulab bidayah, bahagian degree dan sebagainya. Tapi dia ada syarah kepada muwafaqat juga, dia ada syarah dia. Tapi orang kata apa, bahasa muwafaqat ni bahasa tengoklah macam mana. Saya pun berbelit-belit otak untuk berfikir, ya. Untuk memahami. Kalau dilihat Ustaz, maksudnya penulisan muwafaqat ni dia tidak hanya menjurus kepada usul fiqh dan maqasid lah, dia urai juga dari sudut tasawufnya, bahasanya. Dan itu agak Dia merangkumi banyak sebab benda tu berkaitan dengan syariah semua tu. Ini baru kita baca jilid 2, dia ada 4 jilid semua ni. Perbahasan ni. Ada jumpa seorang ulama Maribi tu, dia baca kitab ni dekat 20 kali khatam. Allah. 4 jilid Ustaz? 4 jilid. Baru jadi orang ulama. Kita kadang muwafaqat tak baca pun, tapi dah jadi orang ulama lah, tu masalah. Sekarang di Azhar di Mudayafah masih Ustaz, masih baca muwafaqat cuma tak pasti dengan siapa. Itu satu benda yang baik. Tapi tak apa, belajar tak ada masalah. Cuma kitab ni dia memang untuk mutakhassisin, ya. Okey, ada soalan lagi? Dekat FB saya ada soalan, tak ada soalan ah? Boleh faham tak sahabat-sahabat? Ya. Kalau peserta nak tanya soalan boleh buka mic ataupun tulis di chat. Kita masuk dalam bahagian yang lain ni, al-awsaf batilah, cabang daripada pembahasan kita tadi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz nak tanya, saya ada terbaca ulasan tokoh-tokoh Muslim kontemporari terhadap fenomena LGBT. Jadi dia kata dalam Islam ni macam yang Ustaz sebut, perasaan ni tak ada hukum. Jadi dia kata yang salahnya contoh untuk gay ni bila ada perbuatan, contoh liwat ke atau apa-apalah. Jadi macam mana Ustaz? Kalau kita guna prinsip ni, maksudnya lelaki suka lelaki ni tak ada masalah. Dia yang maksud tu lintasan. Kalau dia suka, dia pergi peluk tu dah, itu bukan dah. Itu dah bukan dalaman dah. LGBT ni gerakan, mereka salah menafsirkan. Maksud kita sekarang ni, saya suka kepada seseorang, tapi bila bersyahwat, itu dah jadi perbuatan dah. Mereka dah pakai pakaian perempuan, dia pakai lipstick, itu bukan dia awsaf dakhilah dah. Mereka ni manipulate, dia panggil manipulate. Kalau mereka dalam jiwa tu ada sifat perempuan, itu kita nak buat macam mana, tapi tak, mereka jadi perempuan tu tak boleh. Kena cakap kerah ni dia buat darah siapa. Jadi problem dia. Ustaz, dekat Facebook ada satu soalan. Ustaz ada nak minta penjelasan Ustaz berkenaan dengan beza fa'in ma dengan fa'in nama. Okey, fa'in nama dengan fa'in nama yang ada alif belakang tu. Ya betul. Okey, fa'in nama maksud dia, ma tu adalah ma mausul. Dia berada dalam isim inna. Jadi dia boleh jadi ma mausul, dia boleh jadi ma nakirah. Jadi dia tidak membatalkan peranan dia. Muwafaqat. Kita al-muwafaqat. Fa'in nama itu dia panggil ma kafiyah. Selepas dia di i'rab mubtada. Dan dia dianggap sebagai adatul qasri, menjadikan benda itu merely, semata-mata. Macam innama yakhshallaha min ibadil ulama, itu dibahas dalam balaghah, dia panggil adatul qasri. Ma kafah, jadi dia membatalkan isim inna, bertukar selepas dia menjadi mubtada. So kalau kita segi i'rab, fa inna ma tu adalah isim kepada inna. Tapi fa inna ma tu ma kafah, membatalkan inna, hanya taukid dan qadatul qasri. Selepas dia innamal ulama'u, jadi mubtada, tak jadi khabar inna dah. Itu jawapan dia. Jelas? Dan makna inama tu lebih kuat lagi lah. Dia perjelas tak? Jelas. Alhamdulillah jelas. Okey, alhamdulillah. Faslun al-awsaful batinah. Kita rehat 10 minit lah. Boleh.
Kita rehat nafas 10 minit, kita sambung 9.40. Jangan lari mana. Kita nak sambung bab yang penting ni sebab bab ni panjang. Al-awsaf batinah. Kemudian kita buka soalan. Sekali lagi kita bulan depan kita akan bab iaitu al-mas'alatur rabi'ah. Sifat yang manusia tak boleh nak kawal. Nak dapat pun tak boleh, nak tolak pun tak boleh. Tengok betapa dakiknya Imam Syatibi rahimahullah. Rehat sekejap. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Datang dah 10 minit. Tepat. Jangan lari mana. Dekat Facebook kita ada, dekat Facebook Makosid dalam 28 orang Okey. yang tonton live lah. Kalau dekat Facebook Ustaz ada dalam 18 orang. Okey, Alhamdulillah. Tapi depa kita rekod lah insyaAllah. Sebenarnya manfaatnya kalau yang masuk Zoom ni dia boleh tanya direct lah. Kalau dekat Facebook ni kena type lah Ustaz kan. Ya, betul. Okey.
ومن هذا الملمح فقه الأوصاف الباطنة كلها أو أكثرها من الكبر. Kalau kibar besar, kibir makna dia. Baik. Afwan. Dekat Facebook, Ustaz dengan Facebook Mangkosek setakat ni belum ada soalan. Okey belum ada. Baik. Wa hubbid dunya wal jah. Jah ni wa hubbil jah, suka kepada pangkat. Ni kata Imam Ghazali lebih bahaya daripada hubbul mal. Ya. Biar line salah pula tu. Ya. Baik. Wa ma yansha'u anha, awsaf ini min afatil lisan. Daripada benda-benda yang terhasil daripada ini, itu penyakit-penyakit lidah. Lidah ni kata Imam Ghazali rahimahullah, menunjukkan Imam Syatibi ni baca kitab Ihya Ulumuddin. Lepas tu kita jangan duk tinggal kitab Ihya, baca. Yang kita tak setuju tu tak apalah. Tapi kitab Ihya adalah kitab yang sangat penting untuk kita baca. Ada ulama khatam seminggu je dah habis dah. Tapi kita tu tebal 5 juzuk besar dan berhajat kepada pembacaan yang begitu teliti. So, di antara perkara-perkara yang penting malmah itu fiqhul awsaf. Kita membicarakan tentang fiqh dalaman. A'mal batinah. Wa ma dzakarahu al-Ghazali fi Rabi' al-Muhlikat wa ghairihi, dan kitab-kitab yang lain, Minhajul Abidin ila akhirih. Wa alaihi yadullu katsirun min al-ahadits, banyak dia disebut oleh hadis-hadis. Wa kadzalika fiqhul awsaf hamidah, begitu juga dengan sifat-sifat mahmudah. Mahmudah dengan hamidah sama, hamidah walaupun dia wazan dia fa'il tapi maknanya adalah maf'ul, seperti syaitan rajim, syaitanur rajim, asyaitanur rajim. كالعلم والتفكر والاعتبار واليقين والمحبة والخوف والرجاء وأشباهها مما هو نتيجة عمل. Kesemuanya datang daripada kita kena buat dulu. Pasal yakin, kena sembahyang rajin dulu. Kalau sembahyang pun tak nama yakin, macam mana? Fa innal awsaf al-qalbiyata, perbuatan sifat hati ini, la qudrata lil insan, manusia tidak ada kekuatan ala itsbatiha, nak mengadakan dia existing ataupun nak menafikan. Dia ada dalam diri kita. Hubbud dunia ada, cuma kita kena kawal jangan sampai kita gila dunia. Afala tara, cuba kamu tengok, annal ilma wa in kana matluban falaita tahsiluhu bimaqdurin aslan. Ilmu walaupun sebenarnya dituntut, tetapi dia untuk mencapaikannya bukan benda yang kita mampu. Allah Ta'ala yang masukkan. Kita belajar, tapi kefahaman itu Allah yang bagi. Allahu Akbar. Aslan maksud dia minal bidayah, daripada awal. Fa inna at-taliba idza tawajjaha nahwa matlubin, sesungguhnya tuntutan apabila dia menuju kepada orang yang dituntut, idza in kana min ad-daruriyat fa huwa hasilun, kalau benda tu dah ada dia pergi subconscious brain, sakit, lapar apa semua tu, benda tu dah ada, tak perlu kita cari dah. Dia panggil apa? Daruriyat, benda yang ada dalam badan kita. Wala yumkinuhu al-insirafu anhu, benda kita tak boleh nak buang. Perasaan sakit, perasaan lapar, mengantuk, itu adalah ilmu daruriyat. Wa in kana ghaira daruriyan, kalau bukan benda daruri yang iktisabi, lam yumkin tahsiluhu illa bitaqdimin nazar. Kita tak akan dapat ilmu tersebut melainkan kita berfikir, taqdimin nazar.
berfikir, membaca, merenung. Wa huwal muktasabu, benda yang kita usaha. Duna nafsil ilmi, itu bukan ilmu yang asal. Kita kena pulun dulu. Nak dapat ilmu yang asal tu bukan boleh main macam tu. So itu hakikat dia. Li'annahu dakhilun alaihi ba'da an-nazari daruratan. Kerana dia akan masuk setelah kita fikir, dia akan main terus. Tapi nak dapat ilmu tanpa fikir tak akan dapat. Oh, internet ana dah ada problem. Oh, Ustaz ada soalan Ustaz dekat Facebook. Okey, silakan. Okey, soalan dia dalam syarahan untuk kitab Muwafaqat di YouTube, mana pengajian syuyukh yang Ustaz boleh sarankan untuk kita ikuti juga dalam bahasa Arab? Dulu, ana kalau Syekh Fadul Murad tu mengajar, itu terbaik lah. Syekh Fadul Murad. Tapi sekarang ni tak pasti dia buat tak buat. Sebab dia ada huraian terhadap muwafaqat. Kalau ada Syekh Rasuni, elok sangat. Ataupun Syekh Abdullah bin Bayyah. Kadang-kadang ada syarah sikit. Yang lain kita tak apa nak kenal sangat lah. Syekh Fadul Murad. Baik. Tapi kalau main daripada Maghribi tu semua okey. InsyaAllah. Wa huwal muktasabu. Okey. Duna nafsil ilmi li'annahu dakhilun alaihi. Dah baca dah ni. Okey. Li'anna natijata lazimatul limuqaddimatain. Kerana natijah ni apa yang kita faham itu adalah lazimah. Maksudnya benda yang tidak terpisah daripada dua dalil. Jadi dia adalah, kita ada lazim, kita ada malzum. Dia adalah sifat illah kepada muqaddimatain. Muqaddimatain maksudnya kita ada muqaddimah kubra dan sughra. Bila kita belajar melihat kepada qiyasi, kita ambil contoh pada satu perkara itu dengan perkara yang lama, maka kita akan dapat natijah. Natijah ni maksud dia adalah apa yang kita faham. Mantujah. Asal natijah ni makna dia al-mantujah. Ala wazni fa'il. Tapi maksud dia adalah maf'ul. So natijah tu adalah mantujah. Apa yang kita dapat daripada lazimatul muqaddimatain. Setelah kita kemukakan dalil umum dan juga dalil khusus, kemudian hadil awsad, illah yang mutakarrirah, kita dapat natijah. Dan ini digunakan dalam sains. Fatawjihun nadhari fihi wal muktasab. Pengarahan kita merenung ilmu itu adalah muktasab. Tapi bukan ilmu itu sendiri kita dapat. Kadang-kadang kita belajar tak faham semua pun. Okey. Fayakunu al-matlubu wahdahu, iaitu belajar. Wa amal ilmu ala athadin nazar. Natijah ilmu tu kita tak dituntut. Sebab tu kalau orang dapat 70%, 80%. Itu sedangkan kita belajar sama tapi kefahaman tak sama. Allahu mu'ti, Allah yang bagi. Wa amal ilmu ala athadin nazari fasaun alaina qulna innahu makhluqun lillah. Dia memang makhluk yang Allah Ta'ala cipta. Ta'ala kasairil musabbabat, seperti mana semua natijah-natijah yang ada. Musabbabat ni mana natijah lah. Ma'asbabiha, bersama dengan sebab dia, bersama dengan trigger dia. Wa ammal ilmu, maknanya kama huwa ra'yul muhaqqiqin, seperti mana itu pendapat ulama yang mentasahihkan. Muhaqqiqin maksud dia ay al-musahhihin. Am lam nakun dzalika, ataupun kita tidak menyatakan sedemikian rupalah, iaitu dia adalah makhluk lillahi subhanahu wa ta'ala. Fal jami'u muttafiqun, semua ulama-ulama tak kira ulama falsafah ke, ulama Islam ke, ala annahu ghairu dakhilin tahta al-kasbi, itu tidak natijah ilmu yang kita faham itu tidak termasuk di dalam kemampuan kita. Macam Allah Ta'ala firmanlah, mati dalam Islam, siapa yang boleh jamin kita mati dalam Islam? Tapi kita boleh cuba mati dalam lorong ke arah Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi kata ulama, untuk kita mati di atas Islam, kita tak boleh nak jamin. So kita buat macam mana? Kita mati ikut cara kita.
cara Islam, sembahyang, puasa. Untuk nak confirm mati mengucap ini, satu benda yang susah. Dia bukan mustahil, tapi dia sa'bun, agak sa'. Wa idza hasala lam yakun izalatu ala hal. Kalau benda tu dapat pun, kita bukan boleh buang terus. Wa hakadha sa'iru ma yakunu wasfan batinan. Itulah semua sifat dalaman kita. Dia ada perasaan benci ke orang, semua ada. Benda tak ada nak buang, tapi kita boleh kawal dia. Idza i'tabartahu wajadtahu ala hadha sabil. Kalau kamu anggap dia benda yang wujud, kamu akan dapati mengikut jalan ini. Wa idza kanat awsaf ini ala hadha tertib, mengikut tertib ini makna dia bukan kemampuan kita, seperti mana ilmu lam yasihha, bukan baca lam yasihhu sebab dia khafif. Asal lam yashih, tapi diidghamkan jadi lam yasih. Nak waqaf mengata apa? Waqaf kata fathah sebab dia ringan sedikit. Lam yasihha. Ada qiraat syadzah, ada lughah syadzah dia baca lam yasihhu, tapi yang asah adalah lam yasihha. Boleh cek dalam mulhatul i'rab. Jadi sebenarnya pembacaan kitab, saya nasihatkan pada saya dan semua, teruskan pembacaan nahwu, saraf, supaya pembacaan kita, saya bimbang generasi kita sekarang ni dia tak baca ikut nahwu dan saraf betul-betul. Kefahaman tanpa nahwu tak menjamin kita boleh betul, boleh jadi betul, boleh jadi salah. Sebab apa? Al-ma'na far'ul i'rab. Makna itu cabang daripada i'rab. I'rab kita betul, makna kita betul. I'rab kita salah, maka salahlah kita. So ini ambil perhatian kepada pelajar-pelajar. Terpadam pula Facebook tu. Facebook, Intan semua okey Kita okey insya-Allah. Dah full dah. Tak ada pasal. Ada kena buang banyak. Baik. Wa in jaa fi adh-dhahir ma yadhharu minhu dhalika fa masrufun ila ghairi dhalika. Tapi kalau zahirnya ayat turun kepadanya macam la taghdab, jangan bersyahwat, jangan lapar misalnya. Taklif itu tidak dikenakan ke atas lapar, ke atas mengantuk. Mengantuk tak haram, tapi bawa kereta dalam mengantuk tu haram. Sampai langgar orang. Itu kena ambil point. Apa natijahnya? Famasrufun, dibawa taklif tersebut kepada ila ghairi dzalika, kepada af'al yang iktisabiyah, bukan kepada af'al jibiliyah. Wa ila ghairi dzalika mimma yataqaddamuha, sama ada dia di hadapan seperti melihat, atau ta'kharuha, selepas tersebut maki orang, atau yuqarinuha, serentak. Maknanya syahwat yang penglihatan serentak, jangan kita pergi tengok. So kadang taklif berlaku dengan serentak, kadang-kadang selepas, kadang-kadang sebelum. Wallahu a'lam, kata Syekh. Okey, ada persoalan, kita baca sikit al-mas'alah rabi'ah sebelum kita buka soalan seluas-luasnya. Ada siapa nak bertanya tak? Ada tak siapa tanya? Kalau dekat Facebook setakat ni belum ada, Ustaz. Kalau yang live tak ada? Okey. Al-mas'alah rabi'ah. Al-awsaf allati la yaqdiru al-insanu ala jalbiha atau daf'iha. Ada sifat-sifat dalaman yang mana manusia tak mampu nak dapatkan dia ataupun nak buang dia. Apa dia itu? Ada dua bahagian. Al-awsaful lati la qudrata lil insan ala jalbiha wala daf'iha bi anfusiha, dengan dirinya sendiri, ala darbain ay qismain. Daraba ni ada dikatakan puluhan makna.
Ada makna dia pukulan, ada makna dia contoh pembahagian. Daraba ada berapa banyak? Banyak makna, boleh cek dalam kitab lughah. Makna dia bukan satu makna saja. Itu kehebatan bahasa Arab. Kadang-kadang mempunyai ma'ani yang sangat luas, mushtarakun. Ahaduhuma ay ahadul darbain ini ialah makana natijata amalin. Dia adalah hasil daripada praktik kita beramal. Kita bermujahadah dapat sifat-sifat yang mulia. Benda begini dia kena bermujahadah. Man jahada syahada. Jadi jiwa dia bersih, hati tenang, dunia pun tak fikir sangat. Tenang, Masya Allah. Hidup dia tak stres. Kita sekarang ni susah nak menghilangkan stres, berfikir macam-macam sebab kita duk bimbang. Kita tidak mencapai tahap jiwa-jiwa Rabbaniin. Jiwa-jiwa ulama dahulu yang mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kal ilmi wal hubbi, seperti ilmu dan cinta kepada Allah. Fi nahwi qawlihi ahibbullaha lima asda ilaikum min ni'amih. Cinta Allah Ta'ala dengan apa yang dia bagi nikmat kepada kita. Itu kita tak mampu. Sebab tu cinta kepada Allah ni hadiah. Kita kena berusaha sampai kita dapat rasa, ya Allah, sayangnya kita pada Allah, sayangnya kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tunggu macam tu saja tak jadi. Berusaha dulu baru dah dapat hadiah. Wathani makana fitriyan, dia benda yang fitri, benda yang fitrah, dah ada dah dalam jiwa kita. Tetapi walam yakun natijata amali, bukan daripada amal, memang Tuhan buat kepada kita dah. Syaja'ah ka syaja'ati kafri litamthil, contoh berani, wal jubni penakut, wal hilmi lemah lembut. Dia ada orang tahallum, dia berusaha jadi lemah lembut. Tapi ini bukan pondan, lemah lembut ni sopan santun. Bahasa dia lembut, halus macam orang Jepun begitu, siam. Wal anati masyhuri bihima, ketenangan yang ada pada sifat fi Asyad bin Abdul Qais. Dalam hadis Tirmizi dia jumpa Rasulullah tenang dan Nabi kata apa? Ada dua sifat yang Allah Taala dan Rasul suka pada kamu, itu tenang dan lemah lembut. Ini ada hadis dalam Tirmizi ya. Wa makana fi wa makana wa huma, dan seumpama dengan dia. Kita sifat kalut banyak. Kalau kita ada fikir, kita ada ketenangan, tenang, relax, cool, Allah, nikmat hidup ni luar biasa. Sangat biasa nikmat hidup. Tapi kita ada kalut, kalut. Memang sampai orang tak faham, makan pun kalut, semua kalut. Allah. So perlu di sana kita mohon kepada Allah dikurniakan sifat al-anah, al-anatu minallah wal ajalatu minasyaitan, kata ulama. Ketenangan itu datang daripada Allah, sifat yang Allah puji kita, yang Allah Ta'ala angkat darjat kita. Tapi kekalutan itu sifat daripada syaitan. Kalut, gelabah, kalut, semua dah. Fal awwalu, yang pertama tadi, natijata ilmin, fal awwalu zahirun annal jaza yata'allaqa bi fil jumlah. Pembalasan di akhirat berkaitan dengannya secara umum. Tengok kepada keadaan. Min haitsu haitsiyat bayan, penerangan, explanation lah. Haitsu kanat musabbabatin an asbabi, min haitsu kanat musabbabatun an asbabin muktasabatin. Di mana dia terjadi, keadaan ini adalah wujidat, maksud bila terdapat natijah yang terhasil daripada asbab. Waqad marra fi kitabil ahkam, juzuk yang pertama, annal jaza yata'allaqu biha wa illam tadkhul tahta qudrati wala qasdiha. Pembalasan tetap ada kalau kita terlanggar orang kan, tapi kena ganti rugi jugalah. Berkaitan dengan benda tersebut, perbuatan, natijah, walaupun tidak di bawah kuasa kita. Okey. Kalau dah berlaku, wala qasdiha, ataupun niat kita tak berlaku. Tapi ada pembalasan dia. Wa kadzalika aidan yata'allaqu biha al-hubb wal bughd ala dzalika tertib. Begitulah cinta dan marah. Ada balasan dia secara jumlah bila kita buat maksiat, bila kita ada benci dan kita maki, itu akan ada natijah secara jumlah umum, secara umumnya ada. Wathani wa huwa ma kana minha fitriyan, sebagai sifat itu telah dicipta oleh Allah secara fitrah. Yunzaru fiha min jihatain, kita mesti lihat daripada dua aspek.
Ihdahuma min jihati ma hiya mahmubatun lisyari' aw ghairu mahbubatin lahu. Kena tengok sifat itu Allah Taala suka ke tak suka? Syariat suka tak suka? Mahbubatin ke atau tidak ghairu mahbubah? Wasaniyah min jihati ma yaqau alaihi thawabun. Dapat pahala ke am la yaqau atau tidak ada pahala? Ya Allah, ini di antara benda yang sangat detail. Ya mahbubatul lisyari' aw ghairu mahbubah. Yang kedua berkaitan dengan pahala. Ana rasa setakat ini kita berhenti dulu. Panjang. Kita akan buka soalan. Sebelum luas saja, insya-Allah bulan depan kita sambung lagi perbincangan ini. Wallahu taala a'la wa 'alam. Kita akan masuk nanti perbincangan tentang maqasid masyaqqah, subhanallah. Aujuhul masyaqqah dalam masalah khamisah ini pengajian kita yang ketiga, insya-Allah. Kita akan masuk al-mas'alatul khamisah, aujuhu, masuk pembahagian-pembahagian masyaqqah dalam syariat. Ini sangat penting tambahan di zaman COVID-19 ini. Kita banyak masyaqqah. So kita buka soalan, Azan. Peserta kalau ada sebarang soalan boleh buka mic terus tanya ataupun tulis di ruangan chat lah. Ya, kita tanya. Insya-Allah. Kalau di Facebook saya tengok belum ada lagi Ustaz. Lagi ya. Yang live tak ada. Siapa nak tanya? Kita punya student kita, ada student ke banyak yang bukan student lah? Dalam rekod pendaftaran ada student, ada daripada Jabatan Kehakiman Syariah, JKSM pun ada. Ada. Ada lecturer pun ada, lecturer UIA, doktor, saya tak pasti doktor lah, Dr. Husni ke apa namanya. Kemudian ada juga pelajar UM, daripada UM. Okey, insya-Allah. Kalau siapa nak tanya ada pun teks yang mereka tak faham boleh ajukan juga insya-Allah. Belum ada ya? Belum, setakat ni belum ada lagi. Yang live tak ada. Yang live berapa orang dekat Zoom? Yang di Zoom kita ada 33 orang. Live kita ada di Facebook 30 orang. Okey. Yang Zoom tak ada, siapa nak tanya? Ada soalan? Kalau ada soalan boleh ajukan terus pada Ustaz. Tak ada apa, semua tak mau tanya. Kita sekarang ni dah. Ya, okey. Kita boleh ulas sikit tentang kita punya cetakan tu insya-Allah. Untuk catatan tu, catatan kelas-kelas sebelum ni, sebab sebelum ni cadangannya kita nak buat meeting Ustaz, kita nak tengok satu persatu lah Ustaz. Cumanya masa tu lepas tu PKP, kita cuba atur semula lah Ustaz . Ya, betul. Catatan ada kat Ustaz kan? Macam mana? Catatan dia kat Ustaz bawah kan? Ada kan email? Ada Ustaz, dah email dah. Ada. Nanti kita jumpa insya-Allah. Okey. Saya setengah hari siap dah Sah. Benda tu. Oi, bagus. Dah akan kita jumpa lah, kita buat bengkel sikit. Sembang-sembang insya-Allah. Boleh. Lepas tu buat mukadimah sikit, ada buat mukadimah sikit cukup . Ustaz beritahu je bila. Ni bulan 4 boleh insya-Allah. Sebelum puasa kita jumpa dah. Boleh. Okey, kalau puasa tak payah je makan. Itu sebelum puasa. Puasa tak agak dah nak ibadat. Hujan lebat lah ni, ya Allah.
minta maaf Ustaz, Cik Barin. Ya. Kita nak kalau tak ada sebarang soalan kita tutup majlis boleh Ustaz ya? Kita ulang sikit untuk kita istifadah masa. Untuk kitab muwafaqah ni adalah tariqah yang faridah. Makna dia menambah additional penulisan usul fiqh dalam bentuk yang lebih, orang kata apa, dia menambah bab maqasid. So kalau kita sebut dahulu usul fiqh tak ada maqasid melainkan dalam bab qiyas, dalam bab munasabah. So di situ mereka bincang bab sedikit tentang maqasid, termasuklah al-masalih al-mursalah. Dulu pun tak ada masalih mursalah. Masalah mursal dibincangkan dalam tahta aqsam munasib mursal. Kemudian dia diperkasakan jadi satu tajuk yang besar. So ini satu benda yang kita kena explore. Kitab ni insya-Allah siapa yang mula baca kitab ni, beli kitab ni, cuba ambil masa 2, 3, 4 tahun untuk baca dan hadam. Sebab bila kita baca kitab asli ni, pemikiran kita boleh sama level dengan ulama-ulama yang besar. Tapi kalau kita baca buku-buku kecil, pemikiran kita tak boleh pergi macam mereka lah. Dah kita baca buku kecil, jadi pemikiran kita pun kecil lah. Tapi kalau kita baca muwafaqat sebegini, pembinaan pemikiran yang luas, kita mampu mengkritik tulisan moden. Sebab ini yang dia punya masdar dia. Selain daripada risalah, ini dua kitab asas di dalam usul fiqh dan juga maqasid. So ini kelebihan bagi mereka yang cuba belajar ilmu daripada sumber asli dia. Ini kitab pertama, maqasid yang ditulis secara detail. Walaupun sebelum dia ada dah, tapi dia kecil. Tapi dia detail. Dan insya-Allah kita dapat memahami banyak kerangka syariah framework. Framework syariah itu dalam bentuk yang lebih mendalam. So kalau tak ada apa-apa, insya-Allah kita sambung bulan depan. InsyaAllah Ustaz. Kalau bulan puasa kita buat lepas tarawih ke macam mana tu? Lepas bulan puasa nanti saya cadang kita bincang semula Ustaz. Boleh Ustaz Boleh. Kalau tak ada bulan puasa ni, kira bulan depan dah bulan puasa dah. Boleh kalau kita nak buat, cuma kena susun, kena tengok jadual. Siang ke apa ke, kita tengoklah. Kan? Kita manfaatkan. Kalau kita tangguh ni, tangguh lama lagi ni. Faham. Kan? So kalau bulan puasa kita boleh buat sepakatan buat waktu siang ke? Boleh insya-Allah. Siapa yang tak ni, dia rekod. Ada tak kitab usul fiqh maqasid muktabar mazhab Syiah? Kitab Syiah anda tak ingat lah, tapi dia ditulis oleh ulama moden Syekh Ali Salus tentang usul Syiah. Anda ada usul fiqh Syiah tapi anda tak ingat, lama tak baca usul fiqh dia. Jadi tapi di antara ulama muasirin dia menulis kitab tentang usul mazhab Syiah oleh Ali Salus. Oleh dia ulama besar di Qatar. Seorang Syekh Ali Qaradai, seorang Syekh Ali Salus. Itu di antara kitab. Adapun kitab Mutaqaddimin, ana tak ingat lah. Nanti ana cek balik kitabnya, ana ada insya-Allah. Tapi Syekh Ali dia beza kita banyak jugalah, ijma' tak terima. Maka menambah kepada Ahlul Bait, itu di antara. Kemudian mereka menambah kepada Imam Maksum. Itu dia punya usul fiqh Syiah mereka. Ada soalan lagi? Minit-minit akhir ni dia selalu dia main. Kat ruangan chat dengan ada di Facebook. Oh tak ada, setakat ni belum ada lagi. Okey, insya-Allah nanti kita bincang lagi, kita nak macam mana. Tapi kalau kita berhenti bulan puasa ni, lambat lagi dah. Untuk mencapai matlamat kita ni insya-Allah. InsyaAllah Ustaz. Okey, terima kasih Haji Barim, terima kasih Aizan, insya-Allah. Terima kasih semua, barakallahu fikum. Video direkod, boleh study. Nanti kalau apa-apa soalan boleh aju sihat-sihat, nanti kita jawab pada siri akan datang insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih Dalam bank ni lah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.